warahmatullahi wabarakatuh kepada tuan-puan dan hadirin forum secara sekalian. Bersyukur kita kepada Anda kerana dengan izinnya kita dapat berada dalam majlis forum ini. Pada hari ini saya Muhammad Faris Mizahri sebagai moderator dalam forum ini. Sebelum saya memperkenalkan ahli panel kita pada hari ini, sedia kita maklum bahawa dakwah merupakan tanggungjawab setiap Muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikanlah daripada kepada satu ayat. Justru isu ini perlulah dilihat dalam skop yang lebih luas sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini, iaitu fiqh alawiyah dalam tuntutan berdakwah. Sebelum mengupas tajuk ini dengan lebih mendalam, terlebih dahulu malah kita berkenalan dengan tiga tetamu istimewa kita pada hari ini, iaitu panel pertama, Lieutenant General Dr. Muhammad Jahdi Amani bin Fakhur Razi. Panel yang kedua iaitu Prof. Madya, Dr. Muhammad Fizarul bin Abdul Rahim. Panel yang ketiga iaitu Dr. Muhammad Ashraf bin Muhammad. Sebelum kita mengupas isu ini dengan lebih mendalam, soalan saya kepada panel yang pertama, apakah maksud dan prinsip dalam fiqh alawiyah yang persilakan? Okey. Terima kasih kepada moderator yang bijak dalam bawa rasional persoalan. Okey. Terlebih dahulu yang dihormati barisan tetamu, rakan-rakan panel yang lain dan seterusnya hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Bagi menjawab persoalan yang diutarakan oleh moderator, kita perlulah memahami maksud umum berkaitan fiqh alawiyat. Okey, bagi maksud umum berkaitan fiqh alawiyat dari pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam buku Sahwa Al-Islamiyah, Bayan Al-Juhud wa Al-Tatarruf menyebutkan antara tanda kefahaman seorang dalam agama serta ketinggiannya, dia dapat mengetahui serta menilai kategori martabat ilmu-ilmu syariat dan meletakkannya dalam kategori yang ditentukan sama ada dalam perkara suruhan atau tegahan. Fiqh maratib al-a'mal. Okey. Antara prinsip asas dalam fiqh alawiyat ialah yang pertama, contoh pelaksanaan dakwah kepada saudara Islam atau saudara baharu dalam dakwah memerlukan kebijaksanaan pendakwah dalam menyusun keutamaan mengikut situasi, tempat dan juga masa. Okey. Yang kedua, segala-galanya mestilah diletakkan secara adil menurut syariat Islam tanpa pengabaian atau kerugian pada sebarang bahagian. Yang ketiga, antara prinsip asas dalam fiqh alawiyat yang wajar dipatuhi ialah termasuklah mendahulukan maslahat agama dari maslahat diri sendiri dan duniawi, mendahulukan wajib pada sunat, mendahulukan masalah organisasi dari masalah individu, menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat, memilih mudarat yang paling ringan jika berlaku pertemuan antara dua mudarat dan seterusnya. Kita memilih keutamaan yang mana lebih utama dahulu kita dahulukan, yang mana tak penting tu kita kemudiankan. Okey. Dalam fiqh alawiyat juga perkara daruriyat wajar didahulukan berbanding hajiat, kemudian diikuti oleh tahsiniyat. Okey, itu sahaja pada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada panel pertama kita atas pencerahan yang mengenai konsep dalam fiqh alawiyah. Begitu detail sekali. Ya, justru saya ingin menanyakan persoalan yang seterusnya kepada panel kedua kita yang berbunyi, apakah keutamaan fiqh alawiyah dalam tuntutan dakwah di Malaysia? Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator yang telah menanyakan soalan menarik pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebenarnya keutamaan fiqh alawiyah dalam tuntutan berdakwah di Malaysia dapat dibahagikan kepada 3 skop perbahasan. Iaitu yang pertama ialah pembinaan ilmu dan kekuatan akidah. Kita dapat lihat pada masa kini yang mana masyarakat kita hadapi adalah masyarakat yang terdedah dengan perubahan ilmu dan sains teknologi. Bagi menentukan kelangsungan Islam, keupayaan kita melakukan kaji selidik, menghasilkan khazanah rujukan yang baik menjadi asas yang fundamental dalam mengembangkan idea dan gagasan Islam ketika berdakwah mestilah dilakukan terlebih dahulu. Di samping itu, fahaman-fahaman kebedaan seperti materialism, liberalism, kapitalism dan falsafah barat mencengkam akidah umat Islam. Oleh itu, usaha-usaha di dalam memperkasa akidah harus diberi keutamaan.
Pembahasan yang kedua ialah membina pemikiran Islam yang progresif dan wasati. Seorang ulama mengatakan, yakni Hasan At-Turabi, menyebutkan 3 kelemahan pemikiran Islam masa kini, iaitu yang pertama, pemikiran Islam tidak berteraskan kepada wahyu dan sunnah. Seterusnya, pemikiran Islam terpisah dari ilmu pengetahuan rasional, yakni al-ma'rifat dan al-aqliyah. Seterusnya, pemikiran Islam tidak mampu menyesuaikan diri dengan realiti kehidupan manusia dan hanya menjadi asas pemikiran semata-mata. Oleh itu, untuk membangun semula pemikiran Islam yang progresif dan wasati, seperti mana kita dapat lihat Imam Al-Ghazali yang mana merupakan seorang pemikir yang betul-betul mendalami dan memahami Islam, maka ketiga-tiga perkara yang disebutkan di atas perlulah diubati di dalam menjalankan tugasan berdakwah setelah pembinaan kekuatan akidah dan pembinaan ilmu dilakukan. Skop yang ketiga ialah pendekatan hikmah dan bertahap, yakni tadarus. Dakwah yang dilakukan mestilah melalui pendekatan secara berhikmah dan bertahap. Pendekatan pertama ialah pendekatan tauhid yang bermaksud para pendakwah perlulah menekankan soal tauhid sebagai asas keimanan dan setelah mantap dengan sendirinya, yakni orang yang didakwa tersebut akan meninggalkan segala perkara yang khurafat dan kekufuran tersebut. Pendekatan kedua ialah menghindarkan kekasaran atau perbalahan di dalam berdakwah dalam mengubah sesuatu adat dan kepercayaan. Ianya seharusnya dilakukan secara halus dengan membiarkan dulu adat atau kepercayaan yang sukar dan terlalu tebal untuk diubah pada masa dan suasana yang sesuai. Sebagai kita dapat lihat, semasa Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Rasul, terdapat berhala di sekeliling Kaabah. Maka Rasulullah SAW tidak menghancurkan berhala itu sehingga tahun 9 Hijrah, iaitu 2 tahun sebelum kewafatan baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lebih mengutamakan berhala yang wujud dalam diri manusia sebelum menghancurkan berhala-berhala yang berada di sekeliling Kaabah. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada panel kedua kita atas pandangan dan hujahan yang begitu mantap sebentar tadi. Jika kedua-dua panel kita sebentar tadi menerangkan tentang konsep fiqh alawiyat dan keutamaan fiqh alawiyat dalam tuntutan dakwah di Malaysia, saya ingin meminta pandangan panel yang ketiga mengenai persoalan apakah kepentingan fiqh alawiyat dan tuntutan dakwah. Dipersilakan, Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu, terima kasih kerana menjemput saya untuk berbicara dalam majlis forum ini. Okey. Untuk menjawab persoalan ini, sebagaimana yang kita tahu, isu-isu berkaitan dengan dakwah seringkali diperkatakan pada masa kini dan menjadi fokus di media massa. Antara kepentingan fiqh aulawiyat dalam tuntutan dakwah ialah yang pertama, prinsip yang diamalkan dalam fiqh aulawiyat juga menyebabkan penerimaan dakwah akan menjadi lebih mudah. Kerana saudara Islam atau saudara baharu akan dimantapkan kefahaman mereka tentang ajaran Islam agar Islam mudah diterima seterusnya diamalkan. Yang kedua ialah membolehkan dakwah dilakukan secara berterusan sekalipun berdepan dengan pelbagai cabaran. Hal ini selaras dengan tujuan utama dakwah iaitu membina masyarakat yang aman dan sejahtera mengikut acuan Islam. Yang ketiga ialah supaya tidak timbul kekeliruan dalam masyarakat berkaitan hukum hakam dan syariat Islam yang akhirnya boleh menyebabkan perbalahan dan perpecahan dalam berdakwah. Okey. Itu sahaja. Sempurna sekali ujian yang dikeluarkan oleh panel yang ketiga kita. Sebelum kita mengakhiri forum live ini, terdapat satu persoalan yang ditanyakan oleh melalui WhatsApp kepada panel yang ketiga, iaitu apakah kesan pengabaian fiqh alawiyat dalam dakwah. Dipersilakan, Doktor. Okey.
bagi menjawab persoalan yang diutarakan oleh penonton kita yang menonton secara live forum ini. Okey. Antara kesan pengabaian fiqh aulawiyat dalam dakwah ialah yang pertama, manusia akan melakukan sesuatu perkara berdasarkan kepada hawa nafsu semata-mata apabila tidak menggunakan pertimbangan fiqh aulawiyat dalam dakwah. Okey. Yang kedua ialah menjerumuskan manusia kepada perkara buruk dan mendatangkan mudarat kepada orang ramai yang akhirnya boleh menyebabkan perpecahan. Okey, yang terakhir ialah melahirkan masyarakat ataupun umat Islam yang mengenepikan agama. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga panel kita kerana sudi hadir dan menyuarakan pendapat masing-masing. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini tidak hanya sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kesimpulannya, konsep dakwah ini haruslah difahami dengan lebih meluas. Oleh itu, para pendakwah pada hari ini perlulah mempelbagaikan cara penyampaian bagi menarik minat masyarakat, terutamanya golongan yang belum mengenali Islam. Serta pendakwah juga harus faham bahawa dakwah adalah bertujuan untuk merapatkan manusia dengan Allah. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa tersilap bicara, mohon dimaafkan. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang baik datang daripada kekhilafan kami sendiri. Saya akhiri forum live dakwah ini pada hari ini dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.